Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran dan juga tadabbur beberapa ayat yang ringkas dalam surah yang ke-46, surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf juzuk yang ke-26. Surah ayat yang ke-29, suratul Ahqaf, ayat 29, juzuk yang ke-26. Kita baca beberapa ayat sebelum kita pergi ke terjemahan, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Tajuk kita kali ini iaitulah Imanul Jin bil Quran. Jin beriman dengan Al-Quran. Yang kemarin kita ingat kita manusia saja beriman, jawabnya jin juga telah beriman. Dan jin ini termasuk di dalam makhluk yang ada taklif. Jin ada apa? Termasuk di dalam makhluk yang ada taklif, maknanya ada keberatan syarak. Bermakna bagi mereka ada syurga dan juga ada neraka, wal-iyazu billah. Jadi dalam siri ini kita akan bincang tentang peristiwa yang berlaku ini. Tengok ayat 29. Wa iz sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah semasa kami menghalakan satu rombongan jin kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengar Al-Quran. Tanda sikit jin ni mari mana? Akhraja Ibnu Abi Syaibah an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala jin berjalan ronda atas dunia ni, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang Nabi solat subuh di satu tempat nama dia Batni Nakhlah. Batni Nakhlah
Satu tempat, kalau kita pergi umrah ke haji sekarang, kita naik bas nak pergi ke Taif. Naik bas nak pergi ke Taif, dan lebih kurang dalam 40 km. Ini dalam buku Makkah Mukarramah yang saya tulis ni. Tajuk dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dalam buku ni kita dah huraikan cerita Nakhlah ni, tempat pertemuan dengan jin. Sini. Lebih kurang dalam mengikut ukuran semasa ni katanya 40 km. 40 km keluar daripada Mekah nak pergi ke Taif. Dia tulis Wadi Nakhlah. Mana jin ni mari daripada mana? Jauh dia mari. Tanda tuan-tuan, jin ni mari daripada Nasibin, ataupun satu tempat nama dia Ninawa, dekat dengan Mosul, Iraq. Di Iraq ni jin ni. Kalau kita selalu tengok berita peperangan di Iraq, dia panggil Mosul. Mosul bahasa Arab kata. Jin mari daripada sana, di antara 7 hingga 9 jin. Kita jin ni orang tak panggil orang, dia panggil jin lah. Kita kata 7 orang jin. Kenapa orang jinnya? 7 ataupun 9 jin dia mari. Sebagaimana diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, maka bila jin mari, dia berjalan-jalan, dia dengar Nabi duduk baca Quran. Dia dengar Nabi sedang baca Quran. Maka jin kata apa? Falamma hadaruhu qalu ansitu. Setelah mereka menghadiri bacaannya, dia mari tengok Nabi duduk mengaji, duduk baca Quran, solat, berkatalah setengahnya kepada yang lain. Sebahagian daripada jin, dia beritahu pada kawan dia yang lain, dia kata apa? Ansitu, diamlah kamu. Diam, dengar. Dengan sebulak-bulak ingatan untuk mendengarnya. Maknanya buka telinga molek-molek, jangan duduk bual-bual, dengar. Lepas dia dengar, apa jadi? Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya menyebarkan ajaran Al-Quran itu dengan memberi peringatan dan amaran. Memberi peringatan dan amaran. Mana jin ni mari sekali dengar. Kemudian dia datanglah jumpa Nabi SAW, lepas itu masuk Islam, dan mereka akan berdakwah seperti dalam ayat yang kita baca tadi, kan, ayat 29 sampai ayat 32 tu, iaitulah semuanya cerita jin berdakwah. Jin berdakwah. Hari ni kita akan tengok siapa dia baik. Orang Kelantan kata, siapa ju di antara kita dengan jin? Kita dengan jin, siapa dia ju? Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, iaitu setelah Allah SWT peringatkan kepada kita bahawa di kalangan manusia ada yang beriman dan ada yang kufur, maka mari ayat 29 ini mencerita kepada kita jin ada yang beriman dan ada yang kufur. Maknanya, kalau itulah keadaan, bermakna jin itu mu'arradun lis-sawabi wal iqab. Jin ni dia akan boleh pahala dan juga dia akan boleh dosa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan kepada as-saqalaini, jin dan manusia. Dua ni makhluk ni dipanggil mukallaf. Maka dalam makhluk ini yang rapat dengan kita dua. Yang pertama dipanggil al-malaikatu, malaikat. Yang kedua jin.
Jin ni dua, malaikat dengan jin dua alam yang gaib yang kita tak nampak, tapi kita wajib beriman, percaya bahawa mereka ada. Sebagaimana kita beriman, percaya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan dia telah menyampaikan risalah itu kepada jin. Manusia itu tak ada, jin juga sudah sampai. Cuma bagaimana cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, bagaimana cara Nabi kita menyampaikan wahyu, kita hanya boleh tahu melalui akhbar as-sam'iyah an-naqliyah. Kita boleh dengar daripada nukilan ataupun daripada wahyu yang telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan tak boleh kita nak guna otak kita macam mana, itu sudah dikira di luar kemampuan kita. Baiklah para jemaah sekalian, jin ni apa cerita dia? Cerita jin ni panjang. Jin pada awalnya mereka ni dia boleh naik ke langit. Boleh naik ke langit, dan dia boleh dengar. Dengar apa? Dia boleh dengar apa yang dibincang oleh malaikat, perkara yang akan berlaku di bumi. Jadi bila dia naik, dia dapat maklumat, dia bawa turun, dia akan maklumkan ini kepada kawan-kawan dia, qarin-qarin dia, ahli-ahli nujum, tok bomoh yang menyebabkan bomoh ini boleh cerita bahawa akan berlaku sekian-sekian. Tapi kita kena ingatlah, jin tu hak baik, alhamdulillah, yang beriman. Yang tak beriman, macam-macam dia punya perkara. Kemudian tak lama lepas pada itu, dia tak boleh lagi nak naik. Tak lama tak boleh naik. Pelik ni. Bila dia naik ke langit, Syihab ni orang panggil tahi bintang ni, akan panah dia, terbakar dia, kan. Tak boleh naik ke langit dah kita ni, pelik ni. Maka dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang diceritakan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, juga daripada Ibnu Abbas, cerita tentang masalah ini. Maka jin pun mengadu pada bos dia, iblis. Dia kata, "Mahaza, kenapa bos kita tak boleh naik lagi ke langit? Kenapa?" Bos dia kata, "Mesti ada satu benda yang pelik berlaku." Dia pun hantar tentera dia, "Mu pergi sini, kamu pergi sini, kamu pergi sini, pergi siasat dalam dunia ni apa sebab." Maka takdir Allah SWT, jin yang pergi ke arah Mekah jumpa Nabi SAW sedang solat subuh di Nakhlah. Dengar, sudah. Dia pun naik, bagi tahu kepada ketua dia. Dia kata, ni lah sebab dia ni kita tak boleh naik lagi ke langit. Itu satu cerita lah. Dalam hadis lain pula yang diriwayat oleh Imam Bukhari Muslim daripada Masruq, qala sa'altu ibn Mas'ud, aku tanya Ibnu Mas'ud, siapakah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam jin mari dengar Nabi baca Quran. Jadi dalam riwayat ni kata Nabi tak tahu. Nabi tengah solat, dia tak tahu majlis dia tu telah dihadiri oleh jin. Nabi tak perasan. Kemudian Nabi diberitahu oleh siapa? Ibnu Mas'ud kata, azanathu bihim asy-syajarah. Pokok beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, belakang ini penuh dengan pokok jin, tak dengar. Ini kata di para ulama menunjukkan bahawa banyak mukjizat-mukjizat Nabi yang berlaku dalam peristiwa itu.
Contoh lagi, riwayat lain lagi, hadis riwayat Imam Muslim daripada Alqamah. Dia kata Ibnu Mas'ud, siapa dia ikut Nabi SAW satu malam bila jin mari nak jumpa Nabi. Ibnu Mas'ud kata tak ada siapa ikut. Malam tu Rasulullah SAW hilang daripada rumah dia. Hilang. Orang pergi cari tak ada. Faqarnahu zata lailatin bi Makkah. Ni cerita Ibnu Mas'ud. Dia kata satu malam kami cari Nabi SAW tak jumpa. Sudahlah. Mungkin Nabi kena colek, mungkin Nabi kena kenak ke Quraisy. Maka kami pun berpecah. Orang pergi cari dekat Kaabah ni, pergi cari sini, orang ni cari sini. Tak jumpa. Fabitna bi syarri lailatin. Ibnu Mas'ud kata malam itulah malam yang paling tak baik bagi kami. Sebab bimbang dengan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mari waktu pagi esok ataupun waktu sahur dekat nak subuh, tiba-tiba Nabi datang balik daripada sebelah Jabal Nur, Gua Hira. Nabi balik lagi. Faqulna ya Rasulullah, Rasulullah gimana? Kami semalam tak boleh tidur, cari Nabi sana sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani da'iyal jin. Semalam ketua jin mari jumpa aku. Dia kata, ya Rasulullah, kami nak belajar Islam, nak mengaji. Mana? Di tempat tu jin sedang tunggu, ramai jin sedang menunggu. Fa'ataituhum, aku pergi tengok. Oh, nampak jin tu ramai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada mereka Al-Quran. Itu satu riwayat. Riwayat ni banyak. Ada riwayat lain, peristiwa lain pula. Ibnu Mas'ud juga cerita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata, satu malam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajak dia, Ibnu Mas'ud, malam ni aku nak pergi mengajar Quran kepada jin. Siapa dia nak ikut aku? Oh, Nabi tanya, siapa nak ikut? Man yazhab ma'i. Fasakatu. Tak ada orang jawab. Bunyi nak pergi jumpa jin ni, takut berkali, senyap belaka. Summa qal, Ibnu Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, ana azhab ma'ak. Saya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Ibnu Mas'ud ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Hujun. Di mana Hujun? Tuan-tuan tanda. Kalau orang pergi Mekah sekarang ni, ada satu tempat nama dia Masjid Jin. Mana? Masjid Jin. Masjid Jin ni duduk tepi perkuburan Ma'lah. Dekat Ma'lah kubur, sebelah ni ada Masjid Jin. Nabi pergi. Bila sampai situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta alayya khattan. Dengar. Nabi buat garisan, garisan gini. Faqala la tujawizhu. Ibnu Mas'ud, kamu duduk dalam garisan ini, jangan keluar. Jangan keluar. Kalau mau keluar, bahaya. Sebab jin terlalu ramai, takut terpijak. Kena tijak di jin, lepekmu kali ni. Summa madha ila al-hujun. Nabi pergi. Lepas tu Nabi dia nampak, summa hatta ghashawhu, dia nampak jin liku Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada jin. Nabi ayat Ibnu Mas'ud, ijlis, duduk sini, jangan keluar daripada garis aku ni. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada jin Al-Quran. Ibnu Mas'ud kata, aku tengok pelik-pelik rupa dia. Ada hak rupa macam kepala kambing, ada yang kaki, macam-macam. Jin, nama dia jin kan.
Jadi Ibnu Mas'ud kata, lama aku tunggu sampai tertidur aku dalam garisan itu. Alhamdulillah. Kemudian lepas habis cerita, habis Nabi kita kuliah, fasa'aluni, mereka pun kata, apalah Rasulullah, saya nak balik ke kampung masing-masing, nak pergi berdakwah, ajak anak-beranak kita masuk Islam. Maka selepas daripada habis, dia pun kata, ya Rasulullah, fasa'aluni zad, nak minta bekalan makanan. Dengar ni. Maka Nabi SAW beritahu, semua tulang-tulang yang disembelih dengan nama Allah Ta'ala, itulah makanan jin. Apa dia makanan jin? Tulang. Maka Nabi SAW bagi tahu, jangan siapa-siapa di kalangan kita yang ambil tulang ini buat istinja, jangan. Fa innahu ta'amakum ta'amu ikhwanikum minal jin. Tulang itu makanan saudara kamu daripada jin. Panjanglah cerita kan. Alhamdulillah, itu cerita ringkas. Kalau tuan-tuan nak baca cerita dalam buku ni, Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah, cari dalam bab tajuk dia Masjid Jin, dan juga cerita ke Nakhlah. Alhamdulillah, cerita ni ada cerita panjang hari itu. Sejarah saya pergi cari Masjid Batni Nakhlah dengan anak-anak yang kecil lagi tu. Saya dah cerita ketika kita tafsir surah Al-Jin. Di tuan-tuan tengok balik sana. Hari ni kita nak ringkas je. Alhamdulillah, itu di antara kisah jin. Mari kita balik kepada tafsir Quran kita ni. Bila jin dengar, dia pun balik, dia pun ajar kaum dia, mari dia berdakwah. Tengok ayat 30, dakwatul jin. Dakwah jin kepada kaum dia. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berkata, wahai kaum kami. Ni dia berdakwah ni. Siapa dia dakwah? Jin sudah berdakwah. Sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sesudah Nabi Musa. Tengok dalam ayat Quran ni, jin guna perkataan sesudah Nabi Musa. Sepatutnya Nabi Isa yang paling dekat dengan Nabi SAW, tapi kenapa dia guna Nabi Musa? Tanda sini tuan-tuan. Apa yang ada dalam kitab Taurah, musaddiqan lima baina yadayhi, yang menegaskan kebenaran kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya. Fungsi Taurah membenarkan kitab-kitab suci yang terdahulu. Allahu Akbar. Dan lagi memandu, yahdi ilal haqqi, lagi memandu kepada kebenaran tauhid dan ke jalan yang lurus. Itu hija Al-Quran. Dalam tafsir Al-Munir dia kata walam yazkuru Isa. Kenapa jin tak sebut Nabi Isa? Dia sebut Nabi Musa. Kata Ata, wallahu alam, ini pandangan dalam kitab tafsir, dia kata kanu yahudiyan fa aslamu. Katanya jin itu ada dah yang beriman dengan Nabi Musa, Yahudi mereka tu, maka mereka telah masuk Islam. Wa amma li'anna Isa imma, mungkin juga. Jawapan yang kedua, kemungkinan juga kerana dalam kitab Nabi Isa AS, dalam kitab Injil, banyak dalam kitab Injil ni mawa'iz wa raqa'iq adabiyah insaniyah. Mana dalam kitab Injil banyak benda-benda yang menyebut tentang kemanusiaan. Dia panggil sebut tentang insaniyah, kemanusiaan, dan dia tidak banyak tentang hukum hakam halal haram.
Karena itu dianggap kitab Injil ini sebagai pelengkap kepada syariat Taurat. Mana Taurat banyak hukum hakam, Injil melengkap juga dengan ilmu-ilmu akhlak ataupun kita panggil ilmu tasawuf lah. Dalam istilah kampung kita ni mudah. Maka dia pun jin lebih kena Taurat. Dikatakan itu kitab yang diturunkan selepas Nabi Musa alaihi salam. Dan kata Waraqah bin Naufal ketika dia Nabi SAW pergi jumpa dengan dia selepas terima wahyu, Waraqah kata haza an-namus, yang jumpa mu atas bukit tu nama dia Namus. Pelajar-pelajar kita ni kalau tengok dalam kamus, Namus tu apa dia? Nyamuk lah, bukan nyamuk. Namus ni sini dengan mana dalam bahasa dia, dengan mana Namus rajul dengan makna aminus sir, pemegang rahsia. Dia ni tahu rahsia yang tersembunyi yang tu. Maka dia panggil Jibril itu sebagai Namus, sebab dia tahu rahsia dari langit bawa turun kepada nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Ingat Namus. Maka bila Waraqah dengar dia kata hadzal ladzi nazzala ala Musa. Oi, Namus inilah yang bawa turun kitab Taurat kepada Musa. Semua jin sebut Musa. Waraqah bin Naufal alim kitab ni, kitab Taurat dengan Injil juga sebut Musa. Masya-Allah. Waraqah kata apa? Ya laitani fiha jaz'a iz yukhrijuka qaumuk. Kata Waraqah, kalau akulah muda masa tu, aku akan pertahankanmu ketika umat Quraisy halau kau keluar daripada Mekah. Nabi baru terima wahyu, dengar-dengar dia akan dihalau, kejut Nabi. Awa mukhrijiyahum Waraqah, mereka akan halau aku. Kata Waraqah, semua orang-orang yang menerima wahyu seperti mu'udi, kamu akan disakiti. Allahu Akbar. Mari kita balik pada cerita jin. Jin kata apa? Jin dakwah. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wahai kaum kami, sahutlah seruan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kalian ke jalan Allah, serta berimanlah kamu kepadanya supaya Allah mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ini dia panggil peranan kita bila kita belajar, bila kita dapat ilmu, jangan duduk seorang, pergi berdakwah. Ni anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ni, balik bawa ilmu. Yang pertama sekali kita kena dakwah siapa dia? Keluarga kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, waris-waris kita, jiran tetangga, kena pergi kuliah tazkirah. Jin balik mengajar lalu. Ayat yang ke-32 bukan setakat mengajar, jin cuba beri amaran pada kaum dia. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Dan sesiapa yang tidak mahu, tidak menyahut seruan Rasul yang mengajak ke jalan Allah, siapa tak mahu, maka ia tidak akan dapat melepaskan diri dari balasan azab walau di mana sahaja ia melarikan diri. Mau nak lari mana? Tak lepas. Melepaskan diri di bumi, dan ia tidak akan beroleh
sesiapa pun yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang membelanya, mereka yang demikian sifatnya adalah dalam kesesatan yang nyata. Ini dia panggil tahdidun wa wa'id, supaya diberi ingatan dan juga amaran. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, apabila jin dapat maklumat awal, mereka datang berduyun-duyun jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang kita baca ini 29 hingga 32 tentang jin, kita pergi kepada fiqhul hayah. Apakah pengajaran yang dapat diambil daripada ayat ini? Tanda, ada beberapa perkara yang penting. Yang pertama, maksud ayat ini nak mencerca puak-puak kafir Quraisy kerana enggan tak mahu beriman, sedangkan jin sekali dengan Quran terus beriman. Mereka tahu Quran ini mari daripada Allah Azza wa Jalla. Puak kafir Quraisy, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini keluargamu, anak beranak kamu telah memperakui bahawa dia ini seorang al-amin, seorang yang dipercayai, tapi tiba-tiba kamu menjadi penentang yang tak terima dakwah dia. Rugi puak-puakmu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan Nabi dengan jin bila? Tanda pelajar, iaitu ketika Nabi kita balik daripada Taif. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu berada di Mekah, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah dan mati pak saudara dia Abu Talib, maka ancaman Quraisy itu kuat. Nabi SAW keluar daripada Mekah pergi ke Taif untuk mencari suatu kuasa baru yang boleh minta tolong untuk mengimbangi kuasa Quraisy. Maka Nabi pergi. Bukan sakat mereka nak terima dakwah Nabi, bahkan baginda Nabi SAW telah dihina oleh puak-puak Thaqif. Nama dia orang Taif, nama dia Thaqif. Orang Mekah nama dia Quraisy. Ingat dah nama-nama orang ni kan. Pergi Madinah jumpa dengan Aus dengan Khazraj. Bukan sakat terima dakwah, Nabi kita kena hina, kena maki, kena caci, kemudian dilontar oleh pemuda-pemuda Thaqif. Maka Nabi kita keluar daripada Taif dalam keadaan sedih sehinggalah dia jumpa, mula-mula dia jumpa dengan hamba Adas, dapat makan anggur. Kemudian Nabi kita pergi, malaikat datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta nak hempak atas kepala Thaqif 2 bukit besar. Nabi tak terima. Kemudian yang ketiga, Nabi kita jumpa dengan jin. Alhamdulillah. Maka bila jumpa dengan jin, artinya di sana ingat, kalau manusia tak mau, ada makhluk Allah Ta'ala lain yang akan terima. Maka ketika Nabi kita berada di Batni Nakhlah tengah solat subuh, ketika itulah datangnya wafdu jin, 7 ataupun 9 orang jin daripada Nasibin ataupun Ninawa di Mausil di Iraq. Mereka dengar Quran, mereka terus menerima. Itu Allah Ta'ala nak beri kelebihan kepada jin. Yang keempat, ini penting, tanda belaka, tanda para pelajar. Jin beradab ketika dengar Quran. Fayam bagi ta'asi bihim, hendaklah kita manusia ikut adab yang telah ditunjuk oleh jin. Jin kata apa? Bila dia dengar Quran, falamma hadaruhu qalu ansitu. Dengar. Bila jin mari dia kata, diam. Dengar. Allahu akbar. Jin duk sebut, jangan bising, jangan cakap. Saya kata dalam kitab tafsir ni pun ada. Dia kata di sini nampak jin lebih jauh daripada kita manusia. Kita manusia ni orang duduk kuliah sini, ada duduk buah belakang. Tu manusia tak reti. Orang Kelantan kata tak reti bahasa, makna kurang adab. Makna kita dalam bab ni jin lebih baik daripada kita. Allah, parak lagu ni kan. Kena belajar adab.
waktu majlis kuliah jangan duduk bual-bual, jangan duduk kecek. Oh kata jangan duduk kecek. Ni tidak ni ada setengah tu. Ya. Mari nak ngaji duduk depan ustaz buah. Nak buah balik duduk kedai kopi, jangan duduk buah sini. Yang kelima, kisah ini menunjukkan bahawa Nabi kita sallallahu diutuskan oleh Allah Taala kepada manusia dan jin. Yang keenam, jin telah mensifatkan Al-Quran itu dua sifat. Kaunuhu musaddiqa, Al-Quran telah membenarkan kitab yang terdahulu daripada dia, Injil, Taurah, dan Al-Quran juga membawa petunjuk ke jalan yang benar. Yang ketujuh, tujuh dah kita. Yang ketujuh, bahawa jin telah memberi peringatan kepada kaum dia, siapa-siapa ikut dakwah Nabi, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu. Tengok ayat 31. Ajibu da'i Allah wa aminu bi yaghfir lakum min zunubikum. Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu dan Allah Ta'ala bebaskan kamu daripada azab yang dahsyat. Allahu Akbar. Maka kata Ibnu Abbas, bila jin ni balik dakwah, 70 jin datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Batha. Batha tu di apa ni, di Mekah, dan mereka telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, ayat ini menunjukkan jin dengan manusia sama, dan taklifnya dalam akhirat esok sama. Ada sebahagian ulama mengatakan bahawa jin esok dengan sebab dia beriman, dia bebas daripada neraka, tapi dia tak masuk surga, dia akan jadi macam hayawan, kunu turaban. Tapi majoriti ulama kata tidak. Was-sahih, yang benarnya jin itu seperti manusia. Apa dia? Seperti manusia? Maknanya kita boleh pahala, ada dosa, ada syurga, ada neraka, insya-Allah. Yang apa ni, yang terakhir, saya kata, Abu Anas kata, kita dengan manusia ni lebih kurang ya. Jin lepas ngaji dengan Nabi minta makanan. Kita manusia ni kalau ada majlis-majlis ilmu, pihak penganjur tulis siap dalam poster, makan disediakan. Ataupun AJK bagi tahu, tuan-tuan, saya dah dengar kuliah, lepas ceramah malam ni kita sediakan makanan. Dah, kadang-kadang gula kambing, kadang-kadang macam-macam. Kita kata, saya katalah, jin dengan manusia ni lebih kurang ya. Kalau ada kuliah kena ada makan. Allahu Akbar. Baiklah, jangan duk main cerita jin tak habis tafsir. Kita balik kepada ayat 33, kita tamatkan ayat kita ni insya-Allah. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah tanya, masihkah mereka ingkar dan tidak mau memikir serta mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tidak mengalami kesukaran dalam menciptakannya, berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati, sudah tentu berkuasa, sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap suatu. Jadi ayat ini dia turun balik. Turun balik, maknanya awal kita bincang tentang kebangkitan semula, pergi jumpa jin ni, akhir sekali penggulungannya tak percaya lagi, tak mau ikut lagi, jin sudah ikut, manusia keras kepala daripada jin. Allah tegur di sini. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ
qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Dan ingatlah hari orang-orang yang kafir didedahkan kepada neraka. Allah, na'udzubillah. Nuh kafir, tengok tempat dudukmu. Lalu dikatakan kepada mereka, bukankah azab neraka ini benar? Tak benar apa lagi, dia nyala depan mata. Mereka menjawab, bala wa rabbina, ya benar wahai Tuhan kami. Apa nak kata? Qala fadhuqul azab. Setelah itu dikatakan lagi kepada mereka, kepada puak kafir, maka sekarang rasalah azab seksa dengan sebab kamu kufur, ingkar di dunia dahulu. Nak kata apa dah? Habis. Orang panggil habis tempo. Terimalah apa yang kamu nak. Maka Allah Ta'ala tutup ayat ini kepada Nabi SAW khas, supaya sabar, teruskan perjuangan, kerana kafir ini tak akan habis sampai bila-bila. Allah kata apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Maka jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Tanda pelajar, ulul azmi ini nabi-nabi yang telah mempunyai keazaman yang tinggi. Keazaman yang tinggi itu dia panggil ulul azmi. Mempunyai keazaman dan ketabahan hati dari kalangan rasul-rasul yang terdahulu daripadamu. Tengok nota di bawah. Siapa dia mereka? Ulul azmi. Rasul-rasul yang termasuk di kalangan ulul azmi menurut kaum yang sahih ialah 5 orang. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil ulul azmi, mana rasul-rasul yang berdepan kuat dengan kaum dia. Dan fa'inhum ashabu asy-syara'i al-kubra, mereka ini mempunyai kedudukan yang besar dan juga perjuangan yang kuat. Jadi para jemaah sekalian, itulah surah kita. Dan tengok balik kepada atas, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kamu jangan gopoh, sabar-sabar, jangan jadi macam Nabi Nuh. Nabi Nuh tak gopoh dah. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh alaihissalam dia berdoa untuk kebinasaan kaum dia tu bila? Selepas apa? Selepas berapa tahun? Berapa? Selepas 950 tahun. Bukannya main-main. Mu baru berapa tahun ya Muhammad SAW? Jangan doa. Jangan orang panggil jangan cepat. Jangan doa. Habis macam mana kita nak doakan? Tengok ni. Sesungguhnya keadaan mereka semasa melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar 1 saat sahaja dari siang hari. Penerangan yang demikian cukuplah menjadi pengajaran bagi orang-orang yang mahu insaf. Maka ingatlah tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik, yang derhaka. Kaum fasik derhaka tak dengar kata puak tu ya kena cari penyakit. Baiklah para jemaah sekalian, apa yang kita dapat fiqhul hayah dalam ayat ini, iaitu Allah Ta'ala tunjuk balik kepada kita supaya tengok kepada kebangkitan semula. Dibangkit semula dengan ruh, dengan jasad, kan?
Kemudian orang kafir akan diazab dalam neraka sebagaimana yang telah dijanjikan. Yang ketiga, Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar. Jangan mudah cepat, jangan mudah nak marah, kan? Mengikutlah ulul azmi, tapi sabar. Ulul apa ni? Semua Nabi ulul ada riwayat kata semua Nabi tu ulul azmi, kecuali Yunus yang tak sabar, lari, kena telah di ikan. Tapi pendapat jumhur, majoritinya sahihnya, ulul azmi itu 5 orang: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diajar supaya tidak gopoh, jangan duk tak dengar kata pok ni, ya Allah ya Tuhanku, oleh kerana pengikut kaum aku ni tak nak kata, mati bahaya mapu bahaya tanah lah. Allah ajar kepada kita supaya berdoa dengan doa yang baik. Ikut semua doa yang saya baca ini, hadis ini. Satu masa Nabi kita panggil seorang sahabat, nama dia Shaddad bin Aus. Tanda Shaddad bin Aus. Nabi kata, ya Shaddad, iza ra'aitan nas iktanazu zahaba wal fiddah. Kalau mu tengok orang duduk kumpul emas dengan perak, mu jangan duduk sibuk. Itu dunia kecil lah kau tu. Mari aku ajar kepada kamu dengan kalimah ini daripada gedung yang besar. Apa dia kalimah ni? Doa. Ikut semua tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Jadi alhamdulillah hadis ini dalam silsilah sahihah mengatakan sanad dia sahih. Maka kita kata, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu keteguhan dalam perkara agama. Mana dalam agama kita minta sabat, tak goyang kita. Mari orang nak goda kita, jangan. Dan kekuatan tekad, keazaman di atas jalan petunjuk. Kita tak mau lari daripada landasan yang benar. Aku mohon padamu semua perkara yang boleh menghasilkan rahmat dan keampunanmu ya Allah. Aku mohon kepadamu untuk mensyukuri nikmatmu dan memperelokkan ibadat kepadamu. Aku mohon kepadamu hati yang bersih dan lisan yang jujur, yang benar. Aku memohon kepadamu hati lisan yang jujur, memohon kepadamu semua kebaikan yang engkau ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang engkau ketahui. Ada yang kita tak tahu, Allah Ta'ala semuanya tahu, maka kita minta. Dan aku mohon kepadamu di atas dosaku yang engkau ketahui, mohon ampun kepadamu atas dosaku yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau maha mengetahui segala perkara yang gaib. Jadi dengan doa ini, alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah tafsir kita suratul Ahqaf sebanyak 5 siri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat kepada kita. Apa yang kita belajar dan apa yang kita dengar, berilah kepada kami azaim, maghfirah, mujibati rahmatik, qalban saliman. Semua doa-doa yang kita baca ini baik semua, alhamdulillah. Jadi tamatlah kita pada hari ini 3/9/2020. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri yang akan datang dalam suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.